Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada video terbaru ni. Hari ini saya nak ulas satu topik antara bila kita dah memandu di jalan raya ni, ada satu bahagian yang agak scary sikit lah kan. Selalunya dekat parking lah. Hari ni saya cerita pasal parking ke parkir ke kan. Jadi dalam bahasa Melayu parkir, tapi kebiasaannya orang suka gunakan perkataan parking lah. Untuk parking, kalau parking di bahagian hadapan lah, kita rasa maksud saya masuk dalam keadaan normal melalui hadapan, dia tidak menjadi beberapa isu sangat lah. Tetapi kalau reverse parking, yang itu mungkin tak ramai yang berani, yang baru nak memandu selepas dapat lesen tu, payah kita nak tengok dia berani menggunakan kaedah ni. Ada masa memang kita boleh menggunakan kaedah yang biasa tu orang guna, masuk depan, dan ada masa reverse parking sangat sesuai ketika tu kan. Kalau tempat tu yang kita nak letakkan kereta tu, kita nak parking, sesak, bila kita nak keluar balik payah kan, tak nampak ke sebagainya, ketika tu reverse parking adalah pilihan yang terbaik. Nak tak nak, kita memang kena cuba kaedah ni, dan kita kena mahir supaya waktu kita reverse parking tu tidak berlaku kecelakaan ataupun boleh menjahanamkan kita lah kan. Sebelum kita nak cerita pasal reverse parking, bagi yang nak belajar step ni untuk reverse parking, kita mesti kena faham kaedah teknik macam di 3 penjuru tu kan. Kita masuk, kita reverse dan kita keluar. Tak kisahlah kita start daripada bahagian kanan dulu ke ataupun bahagian kiri, kita boleh reverse secara pusing, sambil reverse sambil pusing steering. Faham tak? Sambil reverse sambil pusing steering, dan kereta kita berjaya tegakkan dia. Waktu kita reverse tu, kita berjaya tegakkan kereta dan kita keluar. Kenapa saya kata kena pandai kaedah ni? Nama pun reverse parking. Bila kita reverse, kita kena pandai nak bagi tegakkan kereta tu sambil pusing steering. Kaedah ni advance sikit. Waktu kita belajar di 02, KPP 02, makna belajar parking di Lita, memang kita berhenti, kita pusing steering sampai habis, baru kita reverse. Tapi kaedah itu adalah basic. Tapi untuk reverse parking ni, dia kena reverse secara kita kata macam berterusan dan sambil tu pusing steering. Kalau kita nak belajar kaedah ni, kita boleh tengok kawan-kawan kita buat. Dan kadang-kadang yang perkara macam ni lah, point macam ni, dia boleh buat tapi dia tak mampu nak terang kat kita. Kadang-kadang kita tengok dia reverse parking, macam mana kau reverse parking kan, cantik kan. Dia boleh cakap, aku tengok cermin apa, aku tengok ni, aku reverse macam tu lah lebih kurang kan. Memang betul pun, tapi dia nak terang kat kita tak boleh. Sebab apa? Dia dah advance sikit, sambil reverse sambil pusing steering. Itu sebab kalau benda ni tak boleh nafi lah, orang yang datang belajar lesen kan, hari pertama KPP 02 kan, dia buat parking, sambil parking tu sambil dia pusing steering. Benda tu memang dia tak dapat nak buat dalam Lita. Sebab di luar sana, di realiti, kalau kita reverse terlanggar garisan kuning apa semua, mana ada gagal, mana ada JPG duduk kat mall tu kan. Tapi kalau di dalam Lita ni, langgar garisan kuning, gagal lah. Kalau kita nak buat reverse parking, kita ambil salah satu contoh di mall lah. Kalau kita masuk secara maksud saya, kita masuk, katakan kotak tu, contohnya kotak kat belakang saya lah, kotak tempat nak parking tu belakang saya, kita masuk secara macam ni kan, orang kata apa yang melintang. Lepas tu kita pun pusing tayar dulu, kita reverse boleh, tapi benda tu dia perlukan space yang cukup, ruang yang cukup untuk kita masuk kereta tu dengan baik lah. Itu salah satu kaedah. Saya tak kata kaedah tu salah, tak.
Cuma kaedah tu macam renyah sikit. Kalau katakan sebagai satu kaedah ni, kita lencongkan kereta tu, kita sengitkan kereta tu dulu kan. Yang tu lagi mudah sebab kita dah potong satu step. Kita bila lencong kenderaan tu ataupun kita apa kata ayat yang paling best, sengit ke melintang ke kereta tu kan, lebih macam tu lah, asalkan anda faham. Okay, kita dah bagi satu ruang yang cukup untuk kenderaan kita reverse tau. Faham tak? Kita tak perlu nak terkapai-kapai nak cari ruang. Kalau kita ikut, kalau cara macam ni, kita nak cari ruang tu, dia kena banyak tau, banyak step dia tu. Tapi kalau itu lagi mudah. Kita cari tempat yang kita nak parking tu, kita sengitkan dia ataupun kita bagi dia ke depan sana. Lepas tu kita reverse ke belakang. Yang tu lagi mudah. Kita dah potong satu step. Cuma bila kita nak parking reverse kan, antara yang memang penting, kita side mirror kanan, cermin sisi kanan, cermin sisi kiri, cermin pandang belakang. Perkara-perkara ni memang kita kena tengok betul-betul. Kalau kita contohlah kan, macam kaedahnya video yang saya tunjuk tu, kita pusing melalui bahagian kanan dahulu, kita reverse bahagian kanan dulu. Kita kena tengok halangan yang paling terdekat ketika tu. Kalau kata sama ada tiang ke ataupun ada kenderaan sebelah kiri kita kan, mana yang nombor satu dulu yang paling bahaya. Contoh, kita masuk tu tiang paling berhampiran dengan kawasan kita. Kita selesaikan dulu bahagian tiang tu. Tiang belah kanan, contohan tiang set mirror kanan, kita reverse. Tengok dulu kita punya halangan yang pertama tu dulu. Dah selesai, tengok halangan yang kedua, dan yang last kali tu yang cermin pandang belakang lah, halangan yang ketiga. Itu merupakan salah satu kaedah lah. Memang susah saya nak terangkan pasal reverse parking ni. Nak buat tutorial reverse parking bukan senang sebab halangan tak sama. Cuma yang saya cuba nak sampaikan mesej saya pada video ni, bila kita nak reverse parking, kita kena kenal pasti bahaya yang paling dekat ketika tu. Kenal pasti tu dulu, baru kita dapat simpan kereta kita dengan selamat. Kalau kita tak kenal pasti bahaya yang paling berhampiran ketika tu, memang payah sikit kita nak buat. Tapi benda ni memang makan masa. Memang makan masa untuk jadi cantik ataupun nak parking dengan selamat lah. Macam saya dulu pun, kalau kita reverse parking, saya memang akan suruh partner tengok bahagian belakang dulu. Lepas tu dah selamat, saya akan turun kereta, akan check ada ruang lagi tak. Kalau ada ruang lagi, saya akan bagi kereta tu, saya memang akan 2-3 kali confirm. Mula-mula saya buat benda ni dulu, waktu saya dapat lesen, memang 2-3 kali saya akan turun kereta, nak check, nak kena pasti, nak bagi cantik. Sampailah satu stage saya dah boleh buat tanpa arahan. Saya hanya buat sendiri saja. Saya dah tahu nak reverse parking tu macam mana. Kita tengok cantik lah mata kan. Memang kalau kita reverse parking cantik, kita tak akan dapat anugerah. Tak pernah lagi lah saya dengar anugerah reverse paling terbaik, reverse parking paling terbaik di Malaysia. Tak pernah lagi saya dengar anugerah tu. Tapi mata syok lah memandang kan bila kita reverse parking. Oh, best lah, nampak macam orang lama sikit. Cuma zaman sekarang teknologi makin baik. Benda tu kita tak boleh nafi. Kita ada sensor, ada kenderaan yang ada sensor belah kanan, belah kiri, belah depan, belah belakang. Tak cukup tu ada pula kamera depan, ada kamera belakang. Benda tu memang membantu, lagi mudah kan. Sebab bahagian-bahagian tu yang kita tak perasan kan, bila kita reverse memang susah kita nak tengok kan, memang susah. Tu sebab bila ada bantuan-bantuan macam tu, lagi mudah kita nak buat kerja, lagi mudah kita nak reverse. Kalau sebut pasal parking, reverse parking ni antara satu stage yang sebelum kalau kita pandai buat reverse parking, tu pun kira dah okey. Cuma yang paling susah tu set parking. InsyaAllah video yang akan datang saya akan ulas pasal side parking, parking sisi, parkir sisi. Dalam bahasa Malaysia ada parkir sisi. Okay, untuk penutup video pada ini, saya nak cerita pasal sikap lah kan. Bila parking, kita kena ada common sense.
jangan kita 4 kotak satu kereta, 2 kotak satu kereta. Benda tu menyusahkan pengguna-pengguna lain. Sebab parking ni dia kegunaan awam. Jadi kita jangan terlalu pentingkan diri kita sendiri. Jangan jadi selfish, dan kita kena jadi bijak lah. Dan sebab kadang benda ni, kadang kalau orang marah sangat kan, orang pecah cermin kan. Jadi kita nak lah benda-benda macam tu kan. Kita nak kita parking kita tak selamat kan, kita pergi dengan balik tu tak ada cedera lah kereta kita tu kan. Okay, cuma saya nak kongsikan satu pengalaman saya kan. Bila sebut pasal memandu ni, saya kata skill tu akan bertambah bila kita selalu memandu. Pernah sekali saya nak keluar satu simpang, cuma simpang tu dia macam berbukit sikit. Saya duduk di belakang satu kereta ni lah kan. Tiba dia mati enjin. Tak apalah. Lepas tu bila dia nak jalan sikit, sebab benda tu berbukit, dia nak jalan sikit ke depan, sangkut. Lama-lama kereta tu makin, saya duduk belakang dia betul, terpaksa reverse kereta sebab kereta dia makin lama makin dekat dengan saya kan. Lepas tu saya turun kereta, saya tanya dia, apa hal ni bro, boleh ke? Dia kata boleh. Dengan muka penuh confident ni dia kata boleh. Jadi saya masuk balik kereta. Lama saya bagi dia peluang, dia tak boleh buat macam enjin semakin mundur kereta tu kan. Jadi saya ambil keputusan, saya turun kereta, saya suruh dia ke tepi, saya bawa kereta lah, lepaskan simpang tu, bawa kereta ke depan. Masa tu saya tanya dia, kenapa? Lepas tu dia kata sambil main handphone, tak tengok muka saya kan, tadi saya buat elok, tiba-tiba tak boleh, tak tahu siapa kereta tu kan. Ni kita panggil, maaf lah saya cakap, macam bodoh sombong kan. Bila kita memandu, kena ingat, kita orang baru buat cara orang baru. Jangan nak belagak macam orang lama. Kalau naik bukit, kalau tempat tu berbukit sikit tak lepas kan, jangan nak tunjuk kita pandai kan. Kalau ada orang kat belakang nak bantu, suruh dia tolong. Kita boleh ambil pengalaman daripada dia, kita tengok macam mana dia buat. Memang kita ada satu perasaan, orang kata muka kita tebal lah kata kan bila jadi macam tu. Tetapi pelajaran ni, kita dapat ilmu. Macam tu juga dengan parking. Kalau parking, jangan malu tanya orang. Kita duduk sebelah dia, kita tengok dia buat macam mana. Tu sebab kita akan dapat ilmu, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi pada video akan datang. Okay, yang baru menonton video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, dan apa lagi nak cakap, tu je lah kot kan. Okay, kita jumpa lagi video akan datang. Semoga yang perkongsian pada hari ini bermanfaat lah untuk diamalkan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.